اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surat 8. Ahwal jahiliyah. Yani keadaan Arab musyrikin Mekah, keadaan akidah dan juga keadaan amal damai. Boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Pertama, persamaan musyrikin Arab jahiliyah dengan syariat Al-Quran. Rupa itu apa yang berlaku di kalangan Arab musyrikin Mekah tu dengan syariat Al-Quran ni sama. Tidak ada perubahan, tidak ada perbezaan. Dan syariat Al-Quran mengekalkan perkara-perkara yang sama atau serupa yang dipahami atau yang diamalkan oleh Arab jahiliyah. Bahagian kedua, perbezaan benda yang tak serupa. Perbezaan musyrikin atau Arab jahiliyah dengan syariat Al-Quran. Jadi hak mana tak serupa, hak mana beza, diperbetulkan. Dengan turunnya syariat Al-Quran, maka syariat Al-Quran memperbetulkan apa saja yang tidak serupa, yang berbeza, baik di segi akidah pegangan maupun di segi amalan atau kesan dan budaya. Jadi dua. Bahagian pertama, persamaan musyrikin Arab jahiliyah juga dibahagikan kepada dua. Hak serupa tu dua jugalah. Serupa di segi akidah, serupa di segi amalan dan akhlak. Dua. Kalau mana serupa dah ni kekalkan mana gitu. Jadi persamaan di segi akidah ini di antara mereka musyrikin Mekah dengan Quran di dalam beberapa sudut. Ya. Pertama serupa ialah musyrikin Arab jahiliyah ialah golongan beragama. Ini syukur. Sebab tu Allah sebut dalam Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu orang Mekah, agama kamu. Bagi aku, agama. Mana Allah Ta'ala kekalkan sifat beragama tu yang ada pada orang Mekah tu memang betul lah beragama. Tapi agama dia tu agama yang telah menyimpang. Maknanya mereka bukan orang yang tidak mempercaya pada adanya Allah. Tidak. Bahkan dia mempercaya adanya Allah, dan beberapa pahaman pun betul juga, dan beberapa amalan pun betul juga. Jadi dalam tafsir Qurtubi disebutkan untuk memberitahu kepada kita dinukum ni sunnah dinuhum dina li'annahum ittaqaduhu wa tawallaw. Dinamakan agama juga kepada musyrikin Mekah kerana mereka mempercayai agama dan mereka menghayati agama cara mereka. Ayat kedua dalam surah Sad. Ayat kedua dalam surah Sad, ayat yang ke-7, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kami tidak dengar, kami tidak pernah dengar tauhid ini pada agama akhir. Kami tidak pernah dengar tauhid ini pada agama akhir. Agama akhir yang dikeraki sini ialah agama pokok Quraisy. Agama pokok Quraisy. Jadi Mujahid kata millatil akhirah ialah millatil Quraisy, agama Quraisy.
Jadi orang Arab Mekah jawab kepada Nabi apabila Nabi memberitahu tentang tauhid yang bercanggah dengan paham Quraisy. Mereka kata sami'na bihadza, kami tak biasa dengar tauhid ini, tauhid yang diajar oleh Muhammad ni fil millatil akhirah, pada agama kuat kita Quraisy. Ini juga sebagai bukti kepada kita daripada Al-Quran, orang Quraisy ni orang beragama lah. Lepas tu terjemahan di bawah. Dalam Sahih Bukhari, bukti daripada Sahih Bukhari yang mensabitkan golongan Quraisy ni golongan beragama, iaitu tentang akhirnya Abu Talib, buat saudara Nabi. Abu Talib dia sayang pada Nabi atas dasar dia anak saudara, bukan atas dasar dia Rasulullah. Nah, orang semua terhalang untuk mengganggu dan menyusah Nabi orang lain kerana talaki Abu Talib. Sebab Abu Talib di antara orang yang berpengaruh, malu mata pada Abu Talib, jadi tidak tergamuk nak buat teruk pada Nabi, tak gamuk nak buat teruk. Sehingga mereka jumpa Abu Talib, wayaklah nak saudara tu ajarlah dia sikit. Mana tak berani nak gitu kepada Nabi untuk membuat satu perkara untuk saya tegak, sebab malu mata kepada Abu Talib. Kerana Abu Talib di kalangan orang Arab ramai tu, di antara orang yang berpengaruh juga, dan dia sayang kepada Nabi. Sayang dia je dalam riwayat lah, dalam riwayat kata lebih sayang pada Abu Yatim, kerana Nabi diri kurang aju. Ini pun salah satu corongnya, salah satu perkara yang memberi tarikan kepada Abu Talib ni, kerana Nabi jauh sangat bangga dia, siapa-siapa dia sayang pada Nabi lebih ada anak sendiri. Dia biasa juga di kalangan kita pun, kadang-kadang anak pengen tu kita sayang lebih pada anak sendiri di segi sifat ranah baik. Saya kena diri, sedangkan dia anak saudara saja, anak sendiri tidak dia buat salah tu. Sehingga dalam beberapa benda tanya hamba Muhammad dulu nak tak sih. Kalau Nabi kata tak sih, barulah dia tawarkan anak dia. Gapo-gapo Nabi dulu, gapo-gapo Nabi dulu. Dan adik mana sepupu-sepupu Nabi, anak-anak Abu Talib ni pun tak deki pada Nabi. Kerana Nabi walaupun dia disanjung atau dia dihargai, dia dihormati atau dia disayangi melebihi mereka, tapi perangai Nabi juga orang tak deki juga. Sebab Nabi sentiasa mengalah, Nabi sentiasa membantu, menolong, Nabi sentiasa berkhidmat, tidak menyusah orang. Jadi adik-beradik di antara anak-anak Abu Talib juga sayang pada Nabi, dan tidak ada masalah lah kalau ayah dia sayang pada Nabi, anak zaman lebih pada dia pun dia berkenal juga pada kita. Betapa sayangnya Abu Talib pada Nabi, dan halangi-halangi daripada kafir Quraisy lain terhalang kerana naungi Abu Talib. Ulama tafsir kata Abu Talib sayang pada Nabi anak saudara saja. Biarlah, yang sesak ialah asal anak saudara kita biasa. Orang atas saya ni dia nak pengaruh kan. Nah, jadi kalau kata orang kata sesak dah nak saudara demo, dia sesak ialah asal kita. Jaga kedudukan anak saudara kita juga. Jadi kerana tu dia cara Nabi dia jadi naungan kepada Nabi. Tapi sebagai Rasulullah dia tak terima. Tak terima apa? Tak sanggup menukar akidah, tak sanggup nak ikut Nabi atas dasar dia Rasulullah. Kerana malu mata pada kamu. Kalau aku ikut anak saudara aku, orang akan kau kata mana pula? Jadi memang anak saudara aku ni Rasulullah dah ni. Tengok segala-gala alam bukti juga dia dekat dengan Nabi kan. Dalam hati halus dia tu terima Nabi sebagai Nabi. Nah, tapi tidak terima akidah tauhid, dan tidak ikut Nabi atas rasa dia tu Rasulullah. Nah, kerana malu pada orang Mekah lain. Takut orang Mekah kata akhir-akhir ikut anak saudara juga. Bagaimana dia ni? Maknanya pemimpin apa lagu ni? Menentang lah orang mau ikut anak saudara juga.
Jadi takut orang kata gitu, takut semua kritikan daripada wanita-wanita lain, orang muka-muka dari kalangan wanita ni. Maka Abu Talib tetap dengan keadaan seperti orang ramai. Tak nak berubah akidah sebenarnya, tak nak berubah amalan sebenarnya kepada cara Rasulullah SAW. Akhir sekali mati kafir. Kafir lagi mana? Kafir tak boleh harus syurga sampai bila. Tidak lagi memberi arti kesayangan dan kasih sayang berserta bantuan dan pertolongan yang dia buat yang mana kecil sampai ke mati. Tak ada beda sekali. Karena tidak sanggup bawa Tuhan. Karena tidak sanggup bawa Tuhan. Berkekalan ia dalam neraka, tidak ada lagi peluang untuk Abu Talib masuk syurga. Jadi dalam Bukhari ada sebut kata qala Abu Talib akhir ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Sehingga akhir sekali Abu Talib masa dia nak mati dia kata ala millati Abdul Muttalib, aku akan mati atas agama Abdul Muttalib, bukan atas agama anak saudara Muhammad. Ini akhirul makalamah. Inilah perkataan akhir yang dapat dituturkan oleh Abu Talib di depan pemuka-pemuka Quraisy lain masa ia nak mati. Apa kata dia? Ala millati Abdul Muttalib. Di atas agama Abdul Muttalib lah saya akan mengakhiri hayat saya. Wa abada enggan Abu Talib itu an yaqula la ilaha illallah, untuk mengucap depan ramai-ramai la ilaha illallah. Mati kafir dia. Nabi ada sekali kat situ. Nabi kata, wahai pak saudaraku Abu Talib, mana di segi jasa kamu banyak sangat buat jasa. Boleh jadi tak ada orang lain di kalangan keluarga yang banyak buat jasa kepada aku ni. Maka aku mintalah dengan jasa baik kamu, akhir kalam kamu, akhir dah tahu. Kena tolak paham atau nenek. Dia tengok pada Nabi. Lepas tu dia tengok pada lain-lain geng-geng dia. Jadi semasa tu manusia paling dhaif kan. Semasa tu manusia paling dhaif. Jadi Nabi itu ada sekali ucap rayu pujuk supaya mati dengan tauhid. Akhir sekali dia tolak Nabi. Dan menellah dah geng-geng dia yang bersekongkol dengan dia dalam akidah syirik, dengan sebab takut dan malu akan dikata begitu gini, maka Abu Talib mati dengan kufur. Jadi Imam Bukhari mari dalam hadis Bukhari, dalam kitab Bukhari ni nak ayat pada kita semua orang ngaji Bukhari, akidah ni bukan main-main. Kalau kih malu pun boleh kekal dengan apa. Jangan pegang bahagian malu bahagian agama. Malu-malu ni Abu Talib. Nah, lama kan? Itu perkataan dalam kita. Lama kan? Benar ni lah kekal dengan apa. Sebab itu agar merupakan penghujung Abu Talib yang sayang ke Nabi, yang bantu Nabi, tapi agama dia malu. Soal agama dia malu. Maka malu tidak memberi apa-apa kecuali membinasakan Abu Talib. Cuma sini ayatnya Abu Talib mati dengan agama Datuk Nenek, agama Abdul Muttalib. Milah sini mana agama? Di atas agama Abdul Muttalib lah aku akan mati. Aku tak akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni aku tidak akan kata la ilaha illallah seperti ajakan dia. Bahkan aku menerima ilah itu bukan Allah saja. Lain-lain pun boleh jadi ilah juga. Lain-lain pun boleh jadi ilah juga. Tidak seperti mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak, iaitu ilah ni hanya Allah. Musyrikin kau kata ilah bukan Allah saja. Memang Allah tu ilah akbar, tapi lain-lain pun ilah juga. Nabi kata la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah saja. Tak ke akbar ke asghar ke dah. Jadi dalam agama milah Abdul Muttalib lah Abu Talib mati, iaitu dengan akidah ilah ni banyak bukan sah. Ilah ni banyak bukan sah. Dan perkara ilah ni terpaksa kita buka suku rajuknya kerana perkara ni lah. Nah, berlaku perselisihan di kalangan musyrikin Mekah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, musyrikin Mekah. Kedua, musyrikin Arab Mekah jahiliyah mendakwa mereka beragama bukan saja sembarangnya atas agama Nabi Ibrahim. Nah,
atas agama Nabi Ibrahim. Patung tak kau tu ke mana? Patung berhala tu. Patung berhala ni mari kemuli Nah, patung berhala ni orang lain suku sakat bawa mari. Dia sebenarnya Mekah ada patung berhala. Amrun bin Luhayy, orang yang membawa patung berhala ke dalam Mekah. Dan daripada mana dia ambil? Daripada Nasara Suriah. Dia pergi ke Syam sana, tengok orang-orang Nasara ada patung-patung, dia kening. Dia bawa balik patung tu supaya ada kan juga di Mekah. Bermula pada tarikh tu lah baru orang Mekah pun ada patung. Belum tu tak ada. Mana dia merupakan ajaran baru. Nah, masuk dalam Ibrahim juga. Yang bidah-bidah baru. Jadi campur. Hak agama Ibrahim masa, hak mereka rasa nak buat sendiri, hak mereka ambil pada luar masuk dalam. Jadi gabungin berbagai-bagai pahaman karut-marut kerana tak ada dalil dan bukti dan tak ada kitab yang dipelajari. Dia bila tidak ada kitab dan sebagai panduan, boleh jadi macam-macam. Nak ambil, nak tolak tu tidak ada peraturan. Jadi itulah mangsa bagi golongan yang tak mengaji ni. Ikut dah dia bagi. Jadi inilah apa yang berlaku pada orang Mekah. Jadi patung berhala mari daripada luar masuk. Okey juga. Hak dia faham sendiri cara-cara dia pun okey juga. Hak dia rasa fahaman Nabi Ibrahim pun dia terima juga. Jadi campur banyak benar dalam orang Arab Mekah. Jadi orang Arab musyrik Mekah adalah golongan yang mendakwa mereka beragama dan beragama atas agama Nabi Ibrahim. Hak asasilahnya gitu. Di samping itu dia bawa masuk juga tradisi, budaya dan cara-cara lain-lain pada Nabi Ibrahim. Nah, di dalam kitab Al-Fawzul Kabir, ini pun di antara sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Walid Madyan Nabi dalam bahasa Parsi, Al-Fawzul Kabir fi Usul Tafsir. Dalam tu dia beritahu tentang usul tafsir itu, musyrikin Mekah mendakwa mereka adalah Hunafa. Hunafa mana jamak bagi Hanif, iaitu mereka beragama dengan agama Nabi Ibrahim. Sebab Hanif ialah gelaran atau panggilan bagi seseorang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim. Dalam lafaz ni ada berkali-kali mana Hanifan. Hanifan. Mana Hanif ni gelaran orang ikut Nabi Ibrahim. Cuma dalam Quran sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diajar kata kami pun hanifan, tapi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hanif dia tidak syirik. Kamu orang Mekah kata ikut Nabi Ibrahim tapi jenis syirik. Kami orang yang hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tak ada penjelasan. Tak suruh jadi serupa. Tukar kalau tidak. Kalau sebut sama-sama sebut hanif jadi serupa lah. Sebab kita orang Islam ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun milah kita ni menepati milah Nabi Ibrahim juga. Jadi orang Mekah kata kita pun hanif juga, ikut Nabi Ibrahim. Sambil mana masing-masing mendakwa perkara yang sama, dakwah yang sama, tapi berbeza di sudut dalamnya. Bila masuk tilik ke dalam sikit, beza. Dakwah luar saja macam serupa, tapi dalamnya hakikatnya tak serupa. Akidah lain juga, amalan lain juga. Dakwah itu boleh belakang nak kata. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala memperjelaskan dalam Al-Quran, Muhammad adalah hanif sebenarnya. Muhammad adalah pengikut Nabi Ibrahim. Sebab dia pengikut Nabi Ibrahim tulen tidak syirik pada Allah. Tapi musyrik Mekah, walaupun dia kata kami pun hanif, kami pun hunafa, tapi hunafa kamu, hunafa yang bersyirik pada Allah. Yang tidak diajar pun oleh Nabi Ibrahim. Yang ketiga, musyrik Arab Jahiliyah bukan golongan Dahriyah ya. Yang ini bukan golongan yang tidak mempercayai Tuhan. Nah, bukan golongan yang tidak mempercayai Tuhan. Dan semua adalah dalil-dalilnya. Yang keempat, aku boleh baca sendiri, tak tahu salah apa. Yang keempat, musyrikin Arab Jahiliyah, Yahudi dan Nasara mempercayai tauhid yang pertama dan mempercayai juga tauhid yang kedua. Nah, jadi Yahudi Nasara, musyrikin Arab Mekah, bahagian tauhid pertama, bahagian tauhid kedua tidak penuh. Jadi tak saudara kata Allah Maha Pencipta, betul tak? Dia tahu apa pada ajar Nabi kita pasal terima dah.
Jadi maknanya perkara itu tak perlu diperbetulkan kerana sudah ada dalam hati dia. Allah wujud tu ada di dia. Allah Maha Mencipta pun Nasara, Yahudi, musyrikin Mekah pun terima juga. Jadi tak sudah ajar benda dia betul-betul. Jadi perkara lain. Jadi sini keempat adalah musyrikin Arab jahiliah, Yahudi dan juga Nasara. Ketiga-tiga golongan ini adalah golongan yang mempercayai tauhid jenis pertama, iaitu wujudnya Allah, dan tauhid jenis kedua, iaitu Allah Maha Mencipta. Dan bawah tu berdalil. Ini satu kisah perempuan jahiliah dengan anak lelakinya tentang tauhid fil khalqi. Perempuan jahiliah, perempuan masa Arab jahiliah dengan anak laki-lakinya, betapa mereka menerima di sudut tauhid yang mencipta ni Allah Ta'ala. Hanya Allah mencipta. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala katanya, Rasulullah SAW selalu menceritakan tentang kisah seorang perempuan semasa jahiliah yang berada di puncak gunung. Anak lelakinya bersamanya memelihara kambing. Anak lelakinya bertanya kepada ibunya, sama-sama kafir apa ni? Tapi buah mengenai akidah mencipta. Dia buah dua beranak ni, dia soal jawab dua beranak ni mengenai Allah Maha Mencipta. Dia tahu, wahai ibu, siapa yang menciptakan kamu? Ibunya menjawab, Allah. Dia bertanya lagi, siapa yang telah menciptakan ayah? Ibunya menjawab, Allah. Dan bertanya lagi, siapa yang menciptakan aku? Saya. Ibunya menjawab, Allah. Dia bertanya lagi, siapa yang telah menciptakan langit? Ibunya menjawab, Allah. Dia bertanya lagi, siapa yang telah menciptakan bumi? Ibunya menjawab, Allah. Dia bertanya lagi, siapa yang telah menciptakan gunung, tempat kita duduk lagi atas puncak gunung? Ibunya menjawab, Allah. Dia telah bertanya lagi, siapa yang telah menciptakan kambing-kambing kita ni, kita duduk pengen? Ibunya menjawab, Allah. Lalu dia berkata bahawa aku biasa mendengar bahawa bagi Allah Ta'ala suatu kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Allah ni begitu sekali hebat telah mencipta segala-galanya. Lalu sekadar dia dengar daripada mak dia kata Allah Ta'ala tu, kebesaran Allah meresap ke dalam hatinya. Lalu dia terus rubah menggeletar hingga jatuh berguling tubuhnya daripada puncak gunung hingga berkecai mati. Jadi Ibnu Umar dengar daripada Nabi, mana zaman jahiliah dulu rayat Allah mencipta ni ada, tapi dia syirik pada Allah Ta'ala. Anak dia boleh mati dengan keadaan mentauhidkan Allah, tapi dia syirik pada Allah. Jadi kalau nak pergi ajar hak ni ke dia, zaman dulu tak perlu ajar sebab dia maha hidup. Bagi kata Allah Maha Mencipta ni, dia buih mulut dah mana boleh rayat. Siapa anak dia kesal dengan kata mak dia ni, anak dia mati dengan keadaan takut pada Allah, maka anak dia mati dalam fitrah. Tapi mak dia musyrik. Ada amalan syirik yang dia buat yang dia takkan selamat. Jadi ini satu riwayat nak sabit kepada kita, sekiranya sabit bahasanya orang Arab musyrik Mekah dalam masalah Allah Maha Mencipta ni sudah ada dalam hati mereka, tidak perlu diperbetulkan. Kelima, musyrikin Arab jahiliah juga menerima sebahagian tauhid darjat yang ketiga tadi, iaitu tasarruf fil umuril izam. Apa dia? Iaitu mereka mempercayai, mengaku dan menerima hanya Allah lah yang mengurus perkara besar. Tiada zat lain, tiada kuasa lain yang berkuasa mengurus perkara yang besar-besar itu. Sebab dia perkara besar. Kena bila sebab dalam Quran apa ni? Umurul izam yang sabit di dalam Al-Quran antaranya ialah hak Tuhan sebut dalam Al-Quran, hak Tuhan sebut dalam Al-Quran, hak orang Arab Mekah ni terima. Nah, Allah yang Maha Esa lakukan. Pertama, taskhiru syamsi wal qamari, menundukkan matahari dan bulan. Nah, memperjalankan matahari dan bulan ni Allah Maha Esa. Yang kedua, tasarruful laili wan nahar, perubahan malam dan siang. Perubahan malam dan siang ni pun kuasa Allah. Boleh jadi siang, boleh jadi malam. Sebab malam siang ni tertib dunia ya. Dalam akhirat tak ada dalam malam siang ni.
Dia jadilah suruh siya sama dan lakon malas sama. Jadi Malaysia ni jadi tertib dunia. Jadi menjadikan malas, menjadikan siya ni pun daripada kodrat Allah. Tidak kongsi siapa-siapa, baik Nabi, baik wali, baik malaikat, baik jin. Yang ketiga, inzalul matari wa ihya'il ardh. Menurunkan hujan, menghidupkan bumi, menumbuhkan dengan tumbuhan. Itu pun Allah yang maha kuasa, boleh buat. Dan orang musyrikin Mekah terima juga. Angguk juga ada. Yang keempat, al-ihya' wa imatah, menghidupkan dan mematikan. Yang ini membuat keputusan kelahiran dan membuat keputusan kematian. Itu pun kerja Allah. Yang kelima, la malika li sam'i wal basari wal qalbi illallah wahdahu la syarika lahu. Tiada yang memiliki kuasa mengenai pendengaran, penglihatan, akal fikiran melainkan Allah juga, zat yang tunggal yang tiada sekutu baginya dalam menguasai pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, untuk pendengaran, penglihatan dan hati ni musyrik Mekah dia mengadu pada Allah. Dia tak pakai wakil-wakil dia. Ini perkara besar. Tapi kena ingat, masyarakat orang Islam hari ini, perkara musyrik Mekah tak terima Allah Ta'ala ni, dia syirik juga ni. Ini keadaan berlaku lalu. Satu golongan orang-orang berelwiyah. Mana golongan-golongan orang puja Nabi ni, dalam perkara orang musyrik Mekah terima ni Allah Ta'ala, ni pun dia syirik pada Allah. Bukan begitu sekali teruknya keadaan umat Islam hari ini. Dulu orang musyrik Mekah ni Allah Ta'ala ni tak perlu suruh siapa-siapa. Tak perlu suruh Nabi orang wali buat perkara besar. Tak ada kuasa dia waktu nak buat perkara ni. Tapi ada golongan umat Muhammad yang mendakwa mereka ikut Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan orang musyrik Mekah ni betul dia salah juga. Terbukti dalam tulisan mereka. Bukan kata dengar-dengar, tulisan mereka. Dia kata matahari berjalan dengan arah Muhammad. Tengok dia kata. Dia kata bumi bergerak atas arah wali kutub. Dalam tulisannya, mana teruk pada musyrik Mekah lagi. Orang Islam ramai lagi kalau dia mari jahil kan. Ini kita nak ayat ni, ini apa-apa yang musyrik Mekah terima Allah saja. Wali Nabi tak boleh perkara ni sebab dia besar. Dan Allah sebut dalam Quran sendiri, musyrik Mekah tak punah benda ni. Tapi sedihnya umat Islam hari ini betapa teruk jahilnya dengan agama dia sendiri, jauhnya dengan Al-Quran, dia sanggup buat lebih teruk kepada musyrik. Dalam masa yang sama dia kata dia betul. Kita kata Quran kata ni salah ni. Nah, dia pun kata kita Wahabi. Apa perkataan itu? Sebab dia gelar kata-kata jawapan. Apa budak-budak. Jadi kita belajar ni tujuannya memperbetulkan diri kita dulu lah. Yang keenam, la malika lil ardi wa man 'alaiha illallah wahdahu la syarika lahu. Tiada yang memiliki kuasa pada bumi dan makhluk yang berada di atasnya melainkan Allah, zat yang tunggal yang tiada sekutu baginya. Jadi kitab risalah kita buat ni rekasan pada guru kita. Kitab dia besar 700 muka surat. Kita kecil jadi kecil ni. Jadi dalam tu banyaklah. Dalam tu dia ada bukti-bukti semasa. Maknanya apa yang berlaku di kalangan masyarakat kita hari ini, dalam kelompok masyarakat yang mendakwa dia Islam ni, ada perkara-perkara yang ditulis sendiri benda tu dalam buku-buku mereka. Akidah mereka begitu sekali jauh terpesong lebih teruk pada musyrik Mekah. Dalam buku tu ada tulislah perbahasan daripada petikan buku ni, buku tu, buku ni, buku ni. Ya banyak. Jadi kita sengaja buat sebab negeri kita ni kita tak sendiri cemarkan benda tu dalam negeri kita Malaysia. Orang kita ni bagi apa teruk tu ada, tapi nak aku tulis-tulis buku tak ada. Alhamdulillah setakat ni negara Malaysia, alhamdulillah pemantauan dari segi tulisan ni masih lagi alhamdulillah cukup dijaga. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi negara-negara lain masih ada kebebasan. Masih ada kebebasan. Jadi golongan ulama haklah tanggungjawab mereka tulis jawab balik sebagainya. Oleh kerana itu kita tidak akan masuk dalam tulisan kerana tak ada sini. Lebih masuk takut ada pula nyanyi oleh kita. Jadi kerana itu apa yang ada dalam negara mereka biarlah di sana. Mudah-mudahan satu hari kelak akan hilang. Jadi benda yang tak ada dalam negara kita ni kita tak masuk. Jadi kecil ni banyak perkara kita telah hazahkan, jadi kita telah abaikan daripada menulis.
Yang ketujuh, la rabbas samawati sab'i wal arshil azim illallah wahdahu la syarika. Tiada kuasa mencipta serta memelihara langit yang 7 lapis, aras yang besar itu melainkan Allah, zat yang tunggal yang tiada sekutu baginya. Yang ke-8, la munjiya min syada'idil bahri illallah wahdahu la syarika. Tiada yang berkuasa melepaskan dari malapetaka dan musibah di lautan, bencana alam di lautan, melainkan Allah Ta'ala yang zat yang tunggal yang tiada sekutu baginya. Kalau mari bala ke laut tu, musyrikin Mekah kata patung berhala. Nah, perkara remeh-temeh tak apalah, wali Nabi lagi, malaikat jin lagi. Mari keluar bayar, tahu habis ya. Barang ni tak lewat kira kan. Allah lalu dia musyrik Mekah, ya Allah engkau saja, ya Allah engkau saja, Allah hatalah kita ke darat yang untuk sebelah dengan lagi ni. Lepas tu kalau sampai ke darat kita nak memujuk engkau saja, ya Allah, tak ada lah yang lain. Bawa sampai ke darat syirik pula pada Tuhan. Perkara ni Allah sebut dalam Quran. Jadi mereka memahami perkara-perkara yang berlaku di tengah lautan sana, Allah saja yang boleh menyelesaikan, Allah saja yang boleh menyelamatkan. Lain-lain pada Allah, tak kira wali Nabi, malaikat atau jin, tidak boleh. Yang ke-9, la mutasarrifa fi syada'idil idham fil barri illa Allah wahdahu la syarika lahu. Tiada yang memiliki kuasa bagi mengurus dan melepaskan daripada malapetaka dan musibah di daratan, melainkan Allah Ta'ala, zat yang tunggal yang tiada sekutu bagi. Yang ke-10, la mujira illa Allah. Tiada yang berkuasa melepaskan daripada tangkapan dan cengkaman, melainkan Allah Ta'ala. Jadi mana-mana orang ya dihalal, disekat oleh mana-mana makhluk lain, tidak boleh melepaskan dia melainkan Allah. Tak boleh suruh Nabi dan wali, tak boleh suruh. Sebab tak boleh buat benda. Allah dia boleh. Jadi mujir sini ialah yang boleh melepaskan tangkapan dan cengkaman. Wali Nabi tak boleh, suruh lah dia. Ini hak Allah Ta'ala, Allah sebut dalam Quran. Yang ke-11, la muhtara wa la mudabbira fi jami'il alam illallah wahdahu la syarika. Tiada yang berkuasa, yang memiliki kuasa bebas membuat ikhtiar serta bebas mentadbir seluruh alam, melainkan Allah, zat yang tunggal, tiada sekutu bagi. Dan yang ke-12, la radda li hukmihi wa la mani'a li qada'ihi illallah wahdahu la syarika. Tiada yang boleh mengembalikan ketetapannya, iaitu mengubahkan ketetapannya, dan tiada yang boleh menghalang atau mengubah keputusannya, melainkan Allah, zat yang tunggal yang tiada sekutu bagi. Kalau sesuatu keputusan Allah buat ketetapan, tak ada siapa boleh halang. Ini pahaman musyrikin Mekah, ya betul. Jadi sebagai contoh, lihatlah, sebelum kita ngaji, kita lihat tafsir, nak tengok bolehlah. Itu ayat dan surah Al-Kabut, Qasas dan sebagainya. Jadi nama-nama surah. Nah, ni tempat-tempat ada perkara-perkara ni secara banyak. Kemudian akidah pertama, kedua, ketiga, keempat, tauhid fi wujubil wujud, fil khaliqiyah, fi tasarruf wa tadbir, fil uluhiyah ni perkara kena sabit daripada dalil qat'i, dalil yang putus, jazim, dalil yang kukuh. Tidak boleh daripada dalil-dalil biasa yang darjah kedua, kena darjah grade A. Ini akidah teman. Jadi kedudukan darjah tauhid pertama, kedua, ketiga, kalau kita baca dululah, adalah qat'iyah, jenis perkara yang sabit dengan dalil qat'i, iaitu daripada jenis dalil qat'i, bukan jenis dalil zanni. Nah, beza gapo qat'i dengan zanni, kita tulis rekan-rekan yang ni. Qat'i ialah jenis dalil yang begitu kukuh dan jelas sehingga tidak boleh dipertikaikan sama sekali. Itu jenis qat'i. Dalil yang begitu kukuh, jelas hingga tidak boleh dipertikaikan sama sekali. Berlainan dengan dalil zanni. Dalil juga tadi yang jenis zanni, jenis grade B. Oleh kerana
itu, jika ada mana-mana dalil zanni yang pada zahirnya bertentangan dengan dalil qat'i, maka kaedahnya ialah dalil zanni hendaklah ditanggung maknanya dengan takwil yang bersesuaian. Makna dia kena takwil dan tidak bercanggah dengan dalil qat'i. Jadi kalau ada dalil zanni, mana dalil juga jenis grade B, tengok pada zahir macam berlawan dengan dalil qat'i. Dalam kaedah pendalilan ni, dalil zanni dia tak boleh lawan qat'i. Lepas tu raguan nak selaraskan dia, kena takwil dia. Kalau nak pakar juga kena takwil. Dia ada 2-3 cara. Tolak pun boleh. Kalau nak pakar, dengan takwil. Dia boleh dengan cara tarjih, dia boleh dengan cara jamak, dia boleh. Kalau nak pakar zanni juga boleh. Kena ikut selaras dengan qat'i, ikut ke mana takwil pergi. Kalau dia tarjih. Tarjih mana tak boleh berlawan langsung. Ada mana tak ada. Mana sekiranya ada. Sekiranya ada dalil sama dalil yang berlaku sama sendiri. Tak ada sebenarnya. Cuma jika sekiranya ada, kaedahnya begitulah. Dalil qat'i, benda akidah semua qat'i. Jadi kalau jumpa hadis sahih, berlawan dengan dia. Hadis sahih, dia tidak banyak ni, dia sah riwayat atau 2 riwayat ini pada jenis zanni. Jenis dalil ke gribbi. Pada zahirnya bercampur dengan qat'i. Maka, dia 2 cara. Satu tarjih. Tolak mula zanni. Yang kedua, jamak. Taufik dia bagi. Iaitu, fikir tengok, zanni ni nampak zahirnya lawan, sebenarnya boleh ditakwilkan, ditafsirkan dengan satu makna yang menyamai qat'i. Dan ini cara terbaik. Sekiranya ada. Sekiranya ada dalil zanni bertentangan dengan dalil qat'i. Tapi hakikatnya tak ada. Alhamdulillah. Tapi kalau zanni sama zanni itu banyaklah. Tapi zanni berlawan dengan qat'i ni tak ada. Itu sekiranya dalil zanni makna zahirnya lawan, bertentangan. Dan dalil zanni tadi memang dalil sahih juga, tapi grade B. Tu kaedahnya. Hak ni kena ada muzakarah sikit lah. Jadi kalau ada di kalangan kita ustaz-ustaz atau pelajar yang mengaji ilmu hadis ni, kena bantu lah. Cikgu-cikgu ke orang biasa yang tidak ada lagi ke maklumat dia dengan panjang lebar terkau ni kena bantu banyak. Sebab ini bahasa biasanya dalam kitab usul hadis. Tetapi sekiranya dalil yang bercanggah itu memang lemah dan dhaif. Ini hak berlaku sungguh. Nah, kita waktu bi akidah ni Quran berlaku. Quran ni kata ini berlaku. Ia tak ada satu benda dalam Quran ni zanni. Kata ini berlaku. Kalau zanni duduklah hadis. Dalam hadis dia ada grade A, B, C. Tapi Quran semua grade A. Qat'i lah. Jadi kalau kita ngaji Quran, melalui Quran ni semua dalil kita nya qat'i lah, grade A lah. Tak boleh siapa-siapa canggah dia. Tiba-tiba kalau kita kata dalil Quran gini, dia kata kita ada lawan dia. Kalau Quran ada, kita ngaji hafidah. Pada mana hadis? Hadis. Kalau kita tak biasa ngaji hadis, kita punya jangan duk lawan Nabi. Kak apa kita nak ngaji dulu hadis, kita tak ngaji lagi hadis. Jangan duduk lawan lah. Tapi kalau kita dah mengaji hadis, dah duduk hadis mana? Sebab hadis ni dalam kepala kita juga. Dalam komputer kita juga. Kita boleh pakai komputer lalu mana duduk hadis? Ya hadis macam-macam. Dia pun Allah dia. Jadi orang yang mengaji hadis, alhamdulillah, kalau saya hasitah dia mengaji, ada dia sahih lain banyak dia mengaji, insya-Allah dia tidak ada sikit pun dalam hati dia tu kekeliruan kerana dia mengaji dah. Dia mengaji dah ni tak ada belaga, tak ada canggah, alhamdulillah. Cuma kita tak mengaji dengan bimbang. Ada hadis juga ni namanya dia dalam Quran. Jadi kita kalau tak mengaji, diam. Bimbang belakalah. Cuma kalau kita bimbang dia, kita kena bawa kepada orang lebih mahir. Kalau selesai benda ni, kawan ngaji Quran jadi tafsir 40 hari ni, Nabi tengok dalam tafsir ni macam tak betul. Tapi kita mau tak ngaji hadis kan, ada mau ngaji hadis dulu kan dia hadis Allah kita. Jadi lagu tu cara kita kena menghadap guru yang mengaji hadis, dan mohon Allah hadis kita ni kita tak mengaji. Jadi tolong tunjuklah kita ni doa kepada dia. Itu cara. Sebab kita bimbang dia.
Jadi sekiranya dalil itu hadis, dia tu panggil zanni, dia boleh jadi sahih, boleh jadi dhaif. Kalau sahih macam tadi lah. Kalau sahih macam tadi, dia panggil tarjih atau taufik. Patut orang ngaji hadis dia tahulah apa tu. Tapi kalau dia Allah hadis kita, memang hadis palsu. Bukan hadis pun kata-kata seseorang yang bukan Nabi. Nah, kita kata Assalamualaikum, selamat tinggal. Ini bukan medannya. Kita waktu bik hadis, dia mau waktu bik gani bukan apa tu. Dia mahal dia dengan kita lebih kuat. Suara manusia ni indah macam mana pun dia tidak boleh melawan dengan wahyu. Comel indah lagu mana pun, fakta-fakta daripada lidah manusia ni, dia tidak ada taraf langsung untuk bertentangan dengan wahyu. Nah, oleh kerana itu kalau dia mahu Allah hadis, nah, tengok kitab. Nah, contohnya orang mengaji hadis ni, kalau mari kitab mana dia ambil ni, dia sebut nama kitab tu, boleh lah. Nama tu kita dah boleh anggap dah. Nah, daripada kitab ni biasa-biasa kan, jenis hadis dia beginilah. Jadi orang mengaji hadis ni alhamdulillah dia ada sedikit maklumat yang boleh mengatasi masalah ni. Dan inilah hak berlaku rata-rata dalam masyarakat kita. Dan kita berserulah kepada semua orang yang mengaji ni kan. Dalam ilmu hadis ni kita kena mengaji jugalah. Mengapa tempoh mengaji hadis ni bukan banyak pun. Nah, kita boleh buat daurah dia dalam masa tak sampai setahun. Boleh khatam semua hadis Nabi. Dan belajar usul dia. Nah, dan kita semua berpeluang insya-Allah taala kita ajah masa kita boleh mengaji. Kita bukan nak lawan ustaz, bukan nak lawan tok guru, bukan nak lawan tok putih, tapi kita nak menjadi kita pandai agama kita sendiri. Bukan agama ni orang tu orang ni saja jaga, kita semua kena jaga. Kita berhak jaga untuk kita selamat dunia akhirat. Jadi insya-Allah bila diberi taufik satu hari kita akan buka daurah hadis untuk semua orang. Siapa-siapa yang nak masuk belajar daripada awal hingga akhir hadis Nabi, banyak ni saja atas dunia ni. Kalau orang lari tu kan kena jaga-jaga. Ini saja hadis sahih yang ada atas muka bumi. Jadi apabila kita belajar, maka kita selamat. Kita bukan untuk berlawan dengan orang, kita untuk menyelamatkan diri kita khasnya, dan untuk menyempurnakan keagamaan kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tengok sini, tetapi jika sekiranya dalil yang bercanggah itu memang lemah dhaif atau palsu, maka tidak perlu takwil. Bahkan hendaklah diketepikan sahaja kerana menyalahi kaedah muadalah fil i'tiqad wal aqid. Dia tak boleh lawan dah apabila mari dhaif dengan Assalamualaikum hadis tu. Ya, selamat tinggal lah ya. Selamat tinggal. Sebab ada golongan masyarakat kita ni, kalau kita tengok dia, ni satu perkara yang berlaku dalam pengaji hadis. Ada masyarakat kita ni, dia mengaji hadis nak jadi hadis dhaif itu dia sahih. Ada. Allahu Akbar. Dia mengaji hadis tujuannya nak dia nak kopiah semua hadis dhaif hak gitu lawan dia jadi sahih lah. Ya tak gitu ngaji hadis dia. Memang tak ada masalah. Kalau kita nak pastikan dhaif itu akan jadi sahih, memang tak ada masalah. Nah, tapi apabila dia dikategorikan golongan hadis jenis ni, dia tak mungkin sahih. Sebab kita nak kemat lah. Zaman Nabi telah berlalu 1000 tahun lebih. Dia tu dulu hingga hari ini tak pernah jadi sahih langsung lagi. Jadi nak jadi sahih pada selepas 1000 tahun ni, dia tak mungkin. Tak ada penawar nak menjadi sahih dia. Alhamdulillah. Sebab ulama hadis habis-habis dulu tu akak tangan dua belah, tak jumpa cari mutaba'ah untuk menguatkan dia, tak jumpa cari. Kalau dia habis-habis dulu tak jumpa cari, kalau kita jumpa cari, alhamdulillah. Kalau jumpa tak tahu, takut tercelah bukit mana. Riwayat yang boleh faktur dia panggil mutaba'ah, penyokong menyebabkan hadis jadi sahih. Yang dekat dah dia. Tapi kalau niat begitu, jadi tidak panjang, tidak bisa kita. Tapi kita mengaji hadis ada rasa kita nak mengaji perkara sebenar yang sabit kepada Nabi kita. Tidak boleh ditipu. Hak kita mengetahui agama kita sendiri. Dia suci, dia kukuh, dia hebat. Dia tidak boleh dinodai oleh apa-apa. Fahaman ataupun kepalsuan. Sebab agama Islam adalah agama hebat yang telah telah diwujudkan oleh Allah Ta'ala
dengan dalil penuh hukum teguh, tak boleh dipertikaikan oleh mana-mana mazhab dan agama. Jadi kita mengaji ilmu hadis ni tujuan kita nak kesucian agama kita, tidak seperti agama-agama lain yang tak ada dalil. Jadi bukan nak cari palsu-palsu ni nak pisah sahih kat tempat ni jadi sahih. Ini suatu perkara yang tidak mungkin. Ini salah satu kitab kita ngaji ni, Aqaid Nasafiyah. Kitab Aqaid Nasafiyah ni matan dia Maturidi, syarah dia Asy'ari. Alaman Nasafi ni yang orang Hanafi akidah Maturidi. Lawan dia Tahtazani Syafi'i. Alaman Tahtazani Syafi'i ni dia orang Syafi'i lagi, mazhab dia akidah Asy'ari. Dia belaga tu. Lepas tu ngaji kitab tu, tak muzakarah di antara dua tu. Dalam kitab tu ada tulis sini ku anak dia tu. Terjemah dia bahawa hadis khabar wahid. Hadis khabar wahid ni mana hadis daripada satu atau dua sahabat. Di atas takdir dia memiliki syarat-syarat yang disebutkan. Di atas takdir hadis itu sahih lah, kerana memiliki syarat-syarat yang disebutkan semua sekali dalam kitab usul fiqh. Maksudnya dia boleh dijadikan sebagai dalil. Masih tidak boleh memberi faedah, melainkan ia merupakan dalil sahih zanni sahaja. Dalil daripada hadis sahih zanni sahaja. Dan tidak boleh diambil kira sebagai dalil dengan dalil zanni ini pada bab i'tiqad dan akidah. Tidak boleh jadi asas bagi bab akidah dan i'tiqad sekiranya ia jenis hadis yang bercanggah dengan qat'i. Itu syarat salah. Nak buat pegang dia sebagai hadis i'tiqad, hadis akidah, tak boleh hadis dalil zanni ini sekiranya hadis dalil zanni ini bercanggah dengan qat'i. Itu sekiranya ni. Tapi sekiranya hadis zanni dia tidak bercanggah dengan qat'i, boleh. Dia tidak bercanggah dengan qat'i, maka hadis zanni walaupun khabar wahid, walaupun dua sanad, dia tetap dikira hadis dan dikira dalil yang boleh dipakai kerana tidak ada percanggahan. Itu kaedah juga. Nah, sini pun nak ambil kaedah itulah. Lebih-lebih lagi apabila dalil zanni mengandungi ciri perbezaan riwayat, yakni perselisihan rawi dan pendapat yang diambil daripada mafhumnya bercanggah dengan mafhum zahir Al-Quran, yakni qat'i. Jadi dalil zanni ni mana dalil hadis sahih? Dalil hadis sahih jenis grade B. Mafhum yang ada dalam dia tu jenis akidah. Bukan jenis fiqh, jenis akidah. Tengok keadaan. Kalau dia tu ada makna akidah tapi tidak bercanggah dengan qat'i, dengan dalil-dalil yang sedia ada daripada Quran dan hadis-hadis sahih lain, boleh pakai. Tak apa. Tapi kalau dia ada beritahu tentang akidah juga, bercanggah dengan perkara yang sudah sabit daripada dalil qat'i tentang akidah, hal ni tak boleh pakai. Dia kena takwil. Kena takwil. Sekiranya ada. Jadi orang mengaji dalam bahagian hadis ni, alhamdulillah dia mengaji habis licin. Nah, dia gicap-gicap hari mengeluarkan natijah. Banyak ni ada, boleh ada pertikaian sikit, banyak pun ada penyelesaian. Orang mengaji tak ada masalah. Mudah basah. Masalah orang tak mengaji. Dia waktu biar poket dia hadis. Ni hadis kan? Sudah. Apabila kita mengaji, kita kena ajak mengaji lah. Sebelum duk bahagong, jadi kalau dia lalu, jadi ajak mengaji itu jadi standard sikit. Jadi ajak belajar. Jadi kalau tidak, kena mengaji. Ya pergi sekali tu akan tak jumpa kita. Tengok, dia jadi malu. Jadi malu ni teruk je. Oleh kerana tu, kalau lah dia cuba menegakkan benar maksud dengan dalil mogok, dalil palsu, apa tu, kita minta dia mengaji lah. Supaya banyak sikit tetap perkara ni. Jadi insyaAllah dia akan mikir, dia akan panas tinggi lah. Sebab kita dubah dengan dia pun, kalau dia kalah dia jadi pergi surit lah, malu. Jadi masalah juga. Sebab kita lah menyebabkan dia jadi malu. Jadi jangan jadi gitu. Kita bukan nak memalukan orang, kita nak selamatkan semua orang. Jadi kalau kita tahu dia ni teruk ni, nak kita tahu mana dia waktu ambil dalil ni, dalil ni lawan kita tahu ya. Jadi tu biar duk suah ke dia kan. Dia pakai malu gitu. Kita bukan nak memalukan sesiapa. Itu bukan maksud kita. Kita nak selamat semua orang. Jadi oleh kerana tu, kalau seseorang tu
ya tidak ada kemahiran dalam ilmu hadis ataupun lemah dalam maklumat hadis, dia tidak bertalaki dengan cara sebenar tentang hadis. Kalau sekiranya dia hala hadis kita, dan kita memang tahu pun ini tak boleh guna sebagai dalil dan bukti, kita ayat dia belajar. Saya alhamdulillah kita boleh belajar dah sikit-sikit, dan kita tahu tentang keadaan. Kita tanya sikit sebanyak tentang macam mana mu'adalah hadis, macam mana kita nak buat penilaian dia dari segi hujah tentang hadis. Dia bila kita tanya sesuatu dua tu, dia pun mula kata kita kena ngaji. Jadi susah dengan cara ngaji. Jadi awak bila belajar, awak akan jadi orang baik dan boleh membela agama dengan baik. Lebih duduk belajar dengan dia jadi malu. Dia jadi malu. Sebab kita dalam ngaji tak ada masalah. Kalau dia ajar benda betul, kita terima. Tak kira apa. Kalau dia beritahu dalil dan bukti yang sahih, kita waktu beri dalil yang tidak sahih, kita terima dia. Tak ada masalah. Kita memang terbuka. Ustaz tu ayat benar tu sabit, dok tu ustaz tu tak ada riwayat. Tengok check tu betul kita pun betul, boleh betul. Mana boleh tak beritahu. Sebab kita kerja kitanya nak memberitahu perkara yang betul, maka bila ditegur, dia tegur itu juga membela dan betul, kita terima. Itu keadaan orang Islam. Tapi kalau nak melemahkan, nak memalukan orang, setelah kita tahu dia memang salah pun, dan kita nak kata ke dia supaya dia beri dan serik, itu bukan kerja kita. Itu satu kesalahan besar kita. Bukan jiwa Nabi SAW. Jiwa Nabi nak menyelamatkan, bukan nak merusak dan menjauhkan mereka daripada agama Allah. Oleh kata orang yang mengaji ni, jangan sombong. Orang mengaji jangan sombong, dan dia kena ada sifat kesahihan. Cuma kadang-kadang lah, jiwa kita ni memang bukanlah okey ramah. Jadi bila kita terlanjur dalam perkara-perkara seperti ini, kena istighfar banyak-banyak, kena minta maaf pada Allah Ta'ala, dan kita kena jumpa dengan dia, minta maaf. Kita kasar kalau kita telah buat tindakan melulu macam-macam pun, kita kena tarik balik kata kita, supaya dia tidak lari jauh daripada agama. Dan semua ni boleh baca sendiri. Semua boleh baca, tidak ada masalah pun dalam bahasa Melayu. Bahagian kedua, persamaan musyrik Arab jahiliyah di segi amalan dan akhlak. Ya, apabila mari dalil-dalil Quran dan hadis mengekalkan, sebab hak dia buat tu betul dah. Persamaan musyrik Arab jahiliyah di segi amalan dan akhlak dengan Quran support dah. Pertama, musyrik Arab jahiliyah bersolat. Semaya dia semaya. Hak semaya lah. Semaya. Sekalipun ramai yang tidak bersolat. Waktu kalau bahagian semaya ni, dia tak boleh mana Nabi kita. Sebab dia pun semaya juga, hak semaya tu. Cuma bila Nabi ajak kepada tauhid, lepas tu Nabi semaya. Maksud tu dia mana? Belum tu dah. Masa Nabi tapa Gua Hira, atau Nabi semaya dengan cara-cara Nabi sebelum jadi Nabi, orang Arab Mekah tak tahu lagi. Apabila Nabi mula memperbetulkan akidah daripada wahyu ni, maka semaya Nabi pun dia marah. Dekat semaya ni, orang Arab Mekah dulu pun dia semaya jauh-jauh ni. Tengok lagi dalam kitab tulis, wuduk ini, kita tahu aja terjemahnya, wuduk ini yang dilakukan oleh orang-orang Majusi, Yahudi dan selain daripada mereka, termasuk hukama Arab. Wuduk yang kita buat ni, orang pasti buat ambil wuduk, bersuci sebelum menghadap Allah. Baru ni kita ada dengar satu orang doktor, dia masuk Islam, dia tak beritahu pada keluarga dia Hindu. Lepas tu dia kata, saya akan balik rumah apabila saya dalam keadaan clear. Ketika dalam keadaan saya ni dah tahid. Sebab dalam mazhab Hindu, kalau orang tu dah tahid, dia tak boleh pergi ke kuil. Dia dikira cemar, tak boleh pergi dalam Hindu. Dan Hindu ni bahagian pada agama Parsi. Kita bila dengar dia banyak, ada perkara menyamai kot ni. Jadi dalam kajian ulama kita, wuduk yang kita buat lah ni, orang-orang Majusi pun buat juga, Yahudi pun wuduk juga. Dan selain daripada mereka, termasuk hukama Arab. Jadi hukama ni cindikan orang Arab, dia orang wuduk juga. Mana bersuci sebelum melakukan ibadah. Dan ada solah di kalangan mereka.
Abu Zar radhiyallahu anhu pernah bersolat sebelum datang kepada Nabi SAW. Abu Zar ini sebelum mari jumpa Nabi masuk Islam ni, dia duduk semayang. Begitu juga satu orang sahabat lain nama Qais bin Sa'idah pernah bersolat sebelum dia masuk Islam. Jadi solat yang dia buat ni adalah satu bentuk ibadat yang dia buat untuk bertawajuh dan menajak kepada Allah Ta'ala dengan cara-cara dia lah. Ya, jadi cara-cara dia itu tidak ada tertib sempurna seperti semayang kita ni, ada qiyam subuh ni, ada cara-cara dia. Dan solat tu hanya menghadap Allah Ta'ala, bukan semua apa, bukan tawassul, semayang menghadap Allah. Pernah dibawa oleh Abu Zar, pernah dibawa oleh Qais bin Sa'idah semasa jahiliyah, semasa dia tidak masuk Islam lagi. Mana bila dia masuk Islam, bertambah lagi lah solat dia tu menjadi lebih sempurna. Sebab akidah telah menjadi tauhid, maka semayang pada Allah Ta'ala tu jadi betul. Dan Zaid bin Umar pernah semayang hadap Kaabah kerana ikut Nabi Ibrahim. Zaid bin Umar pernah semayang menghadap Kaabah. Nah, sebab dia masih lagi berpegang dengan agama Nabi Ibrahim, semayang bertawajuh dan menajak kepada Allah berkiblat ke Kaabah. Ini maknanya golongan-golongan soleh lah di kalangan musyrik Mekah yang ramai. Dia jenis orang tak lembab. Lepas tu masuk Islam. Jadi apabila masuk Islam tu jadi lebih kemah, lebih kukuh lagi dan lebih sempurna, sebab solat yang diajar oleh Allah Ta'ala untuk Nabi kita akhir zaman Nabi Muhammad SAW lebih sempurna. Tapi kok mana pun sini sabit bagi kita musyrik Mekah semayang tujuan munajat pada Allah Ta'ala sebelum dia jadi orang Islam. Jadi kalau kita kata kita semayang dah ni, biasa semayang dah buat akidah tak betul boleh jadi. Bagaimana solat musyrik Arab? Kalau kita kata dia bersemayang, bersolat, lagu mana cara semayangnya? Dalam kitab juga ada kata, kitab Hujjatullah, dan yang dapat dikesan tentang solat di kalangan umat Yahudi, Majusi dan Sakibaki Arab, iaitu beberapa perbuatan. Yang mana perbuatan itu atau kelakuan itu bertujuan untuk membesarkan Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi di antara perbuatan itu perbuatan sujud. Pembagian sujud ni semua mazhab adalah Nasara, Majusi, sujud. Bagian sujud pada Allah Ta'ala ni ada. Dan beberapa ucapan berbentuk doa, zikir ada dibuat semata-mata kepada Allah, semata-mata kepada Allah Ta'ala, bukan kepada patung, bukan kepada roh, bukan kepada sesiapa, hanya kepada Allah. Mana sabit dari sini bahagian amalan semayang ni musyrik Mekah tu buat. Hal lebar dia. Begitu juga musyrik Arab jahiliyah berpuasa. Jadi kita tak boleh dari mana kalau kita boleh puasa ni. Sebab kita syirik situ puasa boleh buat. Tak, musyrik Mekah, musyrik Arab jahiliyah juga berpuasa. Dalam Sahih Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, kana yaumu Asyura yaumu nasumuhu Quraisy. Hari Asyura adalah hari orang Quraisy puasa. Puasa lagu mana? Puasa pun kita puasa. Masa jahiliyah lagi, belum Nabi jadi Nabi lagi, dia mau hidup puasa dah hari Asyura. Nah, jadi hari 10 Zulhijjah, 10 Muharram. Nah, wa kana Nabi SAW yasumuhu, dan Nabi juga biasa puasa Asyura, 10 Muharram. Jadi puasa ni telah ada dibuat oleh orang Arab dulu, walaupun dia tidak Islam. Musyrikin Arab jahiliyah beriktikaf di masjid. Bagi amalan tak Allah dia boleh buat juga. Nah, wa kana al-jiwaru fil masjid, adalah dia juga beriktikaf dalam masjid. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah tanya Nabi. Sayyidina Umar setelah masuk Islam tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya semasa jahiliyah dulu pernah bernazar nak iktikaf dalam masjid Haram. Masa jahiliyah dulu Sayyidina Umar ni orang samsih, tapi dia ada nak nazar nak iktikaf dalam masjid Haram.
Mana lafaz nazar, lafaz i'tikaf ni bagi dia biasa dengar. Dia boleh buat. Tapi dia tak masuk Islam, dia kafir musyrik. Macam mana ya Allah, saya dulu masa jahiliah ada duduk nazar dah. Kalau jadi gini saya nak pergi duduk i'tikaf dalam jarak. Masa tu dia jahiliah. Nah, Nabi SAW bersabda, tunaikanlah nazar kamu itu sekarang. Hak munazar yang jahiliah belum jadi orang Islam tu, munazar dah tu membuat lalu. Apa maksud? Maknanya nazar sabit, i'tikaf sabit. Walaupun dia kafir. Sebab ini sakibaki amalan Ibrahim yang mereka faham. Tapi hak bodoh, hak punah akidah tu, hak tu punah. Amalan dia boleh buat. Jadi hari ni kalau kita kata kita boleh i'tikaf, kita boleh menazar, kita boleh sempurnakan nazar, tapi akidah syirik tak kita dikira kafir. Dia tidak kira amalan. Dia kira tak betul lah. Sebab musyrikin Mekah ni Allah cak dia musyrikin, sedangkan nazar dia menazar, i'tikaf dia i'tikaf, sembahyang dia sembahyang, puasa dia puasa. Semua ini boleh dia buat, tapi Allah kira dia kafir. Sebab akidah dia tak betul. Akidah dia tak betul. Jadi disusung dalam kitab kita ni, takut kita terperangkap dengan toket, kita kata toket Allah Ta'ala lok bunuh kita boleh semayang benar, kita boleh puasa benar. Jangan buat duit tali toket. Sebab musyrikin Mekah ni boleh buat makul. Dan dia tu hancur dalam Quran musyrikin. Akidah dia tidak betul, semua amalan dia tidak akan diterima. Nah, lepas tu kita kata nyanyi apa dia? Siapa suruh buat kalau akidah tak betul? Siapa suruh buat? Dah kamu tak kenal Allah Ta'ala, kamu buat apa-apa amalan tak betul lah kau. Dia sebelum kita buat amalan taat ni, kita kena kenal Allah Ta'ala dulu, barulah ketaatan itu betul. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din. Jadi kamu buat pandai-pandai kamu tu siapa suruh? Aku waktu Quran aku nak ajar akidah, semudah akidah ni tak kira dalam mai, tak ada buat-buat pun. Tapi kalau kamu tak baik kira ni, segala amalan kamu tidak sah. Biasa dalam kitab fiqh kita. Apabila banyak hak semaya tu, hak puasa atau hak apa, syarat mula-mula sekali nak sah amalan itu mesti dia Islam dia panggil. Mana akidah tauhid. Seandainya dia dalam semaya ditakdirkan kata dia murtad, maka batal semaya dia. Kerana semaya orang yang akidah tak betul ni tak sah. Semua mazhab mana sekalipun lagu ni dia akan bahas. Sebab akidah merupakan asas bagi sah dan batal satu amalan. Dia buat main-main. Benda mudah. Benda yang ngaji Quran betul semua sekali beres belakang, sah belakang amalan kita. Tapi kalau kita tidak disuruh oleh Al-Quran untuk mengetahui betul atau tidak betul, maka siapa pun tidak tahu. Hatta kita sendiri pun kita tak tahu kerana kita tak mengaji. Dan orang lain pun tidak tahu kerana tak apa. Ini pentingnya Al-Quran dipelajari. Musyrikin Arab jahiliah menunaikan haji dan umrah. Kita boleh pergi buat haji umrah dan benar. Tak. Musyrikin Arab jahiliah buat haji, umrah dia buat juga. Dalam kitab Milal wa Nihal Syarah Stani, dalam itu tulis buat kajian daripada kajian mereka, wa kanu yahujjuna al-bait, adalah musyrikin Mekah datang buat haji ke Baitullah. Wa ya'tamirun, mereka datang buat umrah. Nah, tawaf dari sa'i. Wa yuhrimun, mereka pakai kain ihram dan berihram pakai larat. Wa yatufuna bil baiti sab'an, mereka tawaf di Baitullah 7 keliling. Wa yamsahuna bil hajar, mereka sentuh hajar aswad. Wa yas'auna baina Safa wal Marwah, dan mereka juga musyrikin Mekah ni buat sa'i Safa Marwah. Wa kanu labbun, mereka juga ucap talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Tapi Allah kata dia musyrikin, dia tidak Islam. Seandainya kita berdalil kata boleh buat haji, boleh buat umrah, tapi boleh jadi kita lagi syirik. Boleh jadi kita masih syirik kerana akidah kita dalamnya tak betul. Kerana boleh buat benda tu bukan bermakna kita betul. Ini semua sekali disebut. Musyrikin Arab jahiliah mengeluarkan zakat serta membuat kebajikan daripada harta benda khairat. Zakat dia keluarkan, khairat dia boleh buat. Tapi dia Tuhan kata musyrikin, kafir. Dalam kitab Sunan Abu Daud, dalam kitab Milal wa Nihal, dalam kitab Hujjatul Bayan. Musyrikin Arab jahiliah juga bernazar kepada Allah. Sekiranya gini, aku akan buat gini.
Nazar ni orang tak agama saja reti nazar ni. Orang tak reti gambar tu, dia tak reti nazar. Jadi musyrikin Arab pun reti bernazar. Dan mereka mandi junub. Orang Islam lagi mandi junub pun tak reti. Musyrikin Mekah mandi junub. Kalau dia bertubuh dia mandi. Dia takkan buat amalan-amalan tanpa mandi junub. Musyrikin Mekah. Mereka berkhatam, ya jawi, ya sunnah. Kalau buat kita ni sunat dan Islam dah, musyrikin Mekah buat dia semua sekali sunat. Lagi. Sebagaimana 10 amalan fitrah Nabi Ibrahim menjadi amalan Arab musyrikin jahili. Mereka juga memandikan mayat dan mengkafankan jenazah dan mengkebumikan dalam kubur. Bukan bakar tak. Itu syariat Nabi Ibrahim. Dan mereka masih buat lagi. Musyrikin Arab jahiliyah menyembelih binatang di halqum. Tidak dapat kepala gitu dah. Dia reti sebelah-sebelah. Mereka tidak membelah perut binatang, tidak menjerut leher binatang untuk dimakan. Dan mereka membuat amalan akikah. Buat cukup tu jahili sembelih kambing sebagai kegembiraan, kesyukuran. Akikah pun ada. Semua ni dalam kisah hadis. Musyrikin Arab jahiliyah menamakan anak-anak mereka dengan nama Abdullah. Abdullah Allah Ta'ala. Seperti mana nama Abu Bakar Siddiq adalah nama dia Abdullah bin Osman. Seperti Abdullah bin Jada'an radhiyallahu anhu. Seperti Jabir bin Abdullah. Semua ini nama-nama yang telah dinamakan oleh ayah dia semasa jahiliyah kan. Musyrikin Arab jahiliyah memahami mahram tak boleh kahwin. Adik-beradik tak boleh kahwin, mak saudara tak boleh kahwin. Mahram dia reti. Dan nasab dan bersusu. Kalau siapa menyusu dengan seorang-seorang, dia jadi anak susu, orang tak faham. Orang kita tak faham. Orang kita Islam ni tak faham menyusu-menyusu ni menyebabkan pengharaman. Tak boleh menikah, tak boleh pergi dalam perkahwinan. Tapi orang jahiliyah reti redha mana menyusu ni resam khitbah minne mahal dalam perkahwinan. Semua ini ada dan diteruskan dalam Islam. Mana apa yang ada dalam jahiliyah ni dikekalkan. Hal ni betul dah Ibrahim dah. Ini dikekalkan, diteruskan di dalam Islam ini. Nah, ia ada. Musyrikin Arab jahiliyah memahami talak raj'i. Talak yang boleh rajak balik 2 kali. Dan talak ba'in, talak yang tak boleh dirajak balik kecuali nikah semula. Kita kadang-kadang tak reti. Musyrikin Arab reti bagi talak ni, kalau dah 2 kali tak lihat. Nah, dia tolak lagu ni, dia tak boleh kena nikah semula. Ini ada sebut dalam kitab kajian-kajian ulama Islam tentang perkara-perkara yang berlaku pada Arab jahiliyah sebelum turun Quran ni yang menyamai dengan agama Islam kerana dia telah ikut Nabi Ibrahim dengan cara yang betul. Dan benda ni dikekalkan. Dan mereka juga bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kalau dia bersumpah demi Allah, nak menguatkan perkara itu dia kata demi Allah. Wallahi, tallahi, ini perkataan yang biasa digunakan oleh orang Arab. Nak menguatkan sesuatu, dia bersumpah dengan nama Allah. Dan musyrikin Arab jahiliyah memahami haramnya zina, mencuri, menyamuk. Seperti mana disebut dalam kitab Fawzul Kabir dan Durrul Mansur. Mengumpat adalah dalam dosa. Dia tahan, mengumpat ni dosa. Dan mereka beristighfar kerana kesalahan dosa-dosa itu. Kalau dia buat dosa, dia istighfar pada Allah. Ya Allah, apalah dosa saya. Semua ni dia buat. Tapi Allah kata musyrik. Sebab di segi akidah tak betul. Sebab di segi akidah tak. Ya. Kita sama bagi esok sikit lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda ala akhirina khairan min dunya wa dina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan.